Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa walah. Semua para penonton yang saya sebut sebagai para pencinta ilmu dalam rancangan Cinta Ilmu tentang sirah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya kasihi, yang saya hormati. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam episod pada kali ini. Dan episod pada kali ini seperti yang kita janjikan akan membincangkan tentang maksud nama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya setiap kali saya menyebut nama Nabi Muhammad, alangkah baik ya kita secara sendiri mengucapkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad. Kerana ini adalah merupakan tuntutan sehingga Nabi SAW menyebutkan bahawa al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang sangat bakhil itu ialah orang yang hatta disebutkan nama aku dekat dengan dia pun dia masih lagi belum mengucapkan selawat dan salam kepadaku, kata Nabi SAW. Sebab secara normalnya kita ni disebut nama Nabi atau tak disebut nama Nabi, memang kita kena sentiasa berselawat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Baik. Jadi untuk kita letakkan makna yang mendalam dalam hati kita tentang selawat supaya kita benar-benar menghayati, maka marilah kita melihat kepada maksud Muhammad. Baik, dalam Al-Quran kita dapati bahawa yang paling jelas ya nama ialah dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad, sama ada nama baginda adalah Muhammad ataupun Ahmad. Dalam Al-Quran 4 kali diulangkan kalimah Muhammad dan sekali diulangkan tentang Ahmad ya. Baik, bila kita sebut tentang nama ya, nama ni ialah sesuatu yang diberikan kepada zat ataupun pada satu benda ya. Apa itu nama? Nama ialah sesuatu yang kita berikan kepada satu benda. Baik, kalaulah benda itu adalah orang, maka apa yang kita berikan, maka itu kita namakan sebagai nama. Baik, dalam kalangan tradisi Arab, sebab kita tahu bahawa Nabi Muhammad adalah daripada keturunan Arab, bangsa Arab, maka kebiasaan orang Arab ni perlu kita fahami. Bahawa orang Arab biasa memberi nama sama ada mengikut kepada zat, secara mujarrad disebut secara langsung, ataupun nama tersebut daripada sifat-sifat yang dominan. Ya, sama ada sifat dominan itu adalah sifat yang memang diharapkan oleh pemberi nama. Biasanya pemberi nama adalah ayah ataupun ibu. Dalam konteks Nabi, yang memberi nama kepada Nabi SAW adalah datuk Nabi, yakni Abdul Muttalib. Sebab kita tahu bahawa ayahanda Nabi SAW telah wafat ataupun telah meninggal dunia ketika Nabi masih berumur 2 bulan dalam kandungan ibu Nabi SAW. Baik, jadi yang memberi nama kepada Nabi adalah Nabi SAW adalah daripada Abdul Muttalib. Maknanya diilhamkan kepada Abdul Muttalib untuk memberi nama Muhammad. Bahkan kalau kita melihat beberapa riwayat, ketika Abdul Muttalib nak menamakan Nabi dan dia telah membawa Nabi, bayi tersebut ke Kaabah ya, itu sebagai satu kemuliaan menjadi tradisi orang-orang Arab, maka lantas kemudian dia mengisytiharkan nama ya, Abdul Muttalib mengisytiharkan nama dan kemudian dia menyebut bahawa nama anak ini adalah Muhammad. Dan orang-orang Quraisy bertanya kepada Abdul Muttalib ya, kenapa tak menamakan dengan kebiasaan orang Arab. Jadi orang Arab ni ada satu kebiasaan. Apa kebiasaan dia? Menamakan anak dengan nama datuk-datuk mereka. Ya, sebab tu kalau kita tengok ya, ini diamalkan oleh kebanyakan bangsa dalam dunia, sehingga kadang-kadang kita tengok sejarah Raja British, kita tak tahu berapa kali Raja Philip itu berulang. Kita tak tahu berapa kali nama Edward itu berulang. Terpaksa Edward 1, Edward 3. Kerana menjadi kebiasaan bahawa seorang anak dianggap kemuliaan
apabila mereka menamakan dengan nama datuk nenek mereka. Tetapi berlakunya pengecualian kerana Abdul Muttalib telah menamakan Rasulullah dengan nama sehingga ditanya oleh orang-orang Quraisy yang lain, kenapa tak menamakan dengan nama datuk nenek kita? Maka pada ketika itu Abdul Muttalib menyebutkan bahawa dia memberi nama Muhammad supaya dia dipuji oleh sesiapa yang berada di langit dan sesiapa yang berada di bumi. Maka pada ketika itu kita dapat cuba memahami bahawa makna Muhammad, ya, makna Muhammad itu asal daripada kalimah Mahmud. Ya, Mahmud dalam bahasa Arab yakni yang terpuji. Ya, Mahmud dalam bahasa Arab disebut sebagai maf'ul, yakni yang terpuji dan orang yang dipuji. Jadi sebab itu Abdul Muttalib mengharapkan dengan ilham yang diberikan kepadanya, maka sifat kepada bayi itu maka adalah bersifat dengan terpuji sama ada di langit dan di bumi. Dan kita mendapati bahawa Mahmud yang disebut sebagai terpuji, tetapi Nabi bukan namanya Mahmud. Ya, Nabi tak diberi nama Mahmud, tetapi diberi nama Muhammad. Jadi insya-Allah semua yang saya kasih sekalian, kita akan cuba lihat, ya, kenapa diberi nama Muhammad bukan Mahmud, walaupun tujuannya adalah untuk terpuji. Jadi untuk lebih tahu, kita akan lihat dalam blog selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, jumpa lagi. Alhamdulillah, semua yang saya kasih sekalian, bertemu lagi kita. Dan sebentar tadi kita membincangkan dan kenapa ya ketika Abdul Muttalib menamakan untuk minta dipuji, agar bayi ini dipuji, maka sebutan yang betul tentulah Mahmud. Dan kita pun ketahui bahawa sebelum Abdul Muttalib memberi nama Muhammad, maka ulama tarikh menyatakan bahawa semasa itu dan sebelum itu tidak ada yang menamakan anak mereka dengan Muhammad. Kemudian mungkin selepas daripada itu ada yang mula menamakannya dengan nama Muhammad. Baik, Mahmud artinya terpuji. Adapun Muhammad dalam bahasa Arab disebut sebagai sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah bermaksud seseorang yang bukan hanya boleh kita puji sekali, 2 kali, 3 kali atau 4 kali. Tetapi seorang yang sepanjang masa dia boleh dipuji kerana kemuliaan yang ada padanya. Jadi Mahmud yang bermaksud pujian ataupun dipuji, tetapi Muhammad yang memberi maksud yang sangat terpuji dan kekal pujian tersebut pada semua masa. Maka kerana itu semua yang saya kasih sekalian, masya-Allah ya. Apa yang Allah ilhamkan kepada Abdul Muttalib datuk Nabi ini merupakan sesuatu yang benar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membesar dalam keadaan yang sangat terpuji kerana kemuliaan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki nama yang sangat terpuji ini, yang menyebabkan bahawa seolah-olah kita kata dalam bahasa kita, seolah-olah menarik segala puji-pujian dan menarik kemuliaan-kemuliaan yang akhirnya memang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adanya pujian tadi yang kita katakan bukan semata-mata hanya ada di dunia. Bahkan pujian tersebut kerana Muhammad adalah maksud terpuji, maka pujian tersebut berlaku kepada Nabi ketika Nabi hidup dan berlaku kepada Nabi ketika Nabi telah wafat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikurangkan pun kemuliaan Nabi dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab sebahagian daripada ulama yang memperhalusi tentang nama. Tadi saya katakan ada nama yang semata-mata pada zat. Maksudnya nama yang tak ada makna pada sifat. Apabila zat ataupun orang tersebut mati, maka hilanglah nama tersebut. Tetapi bagi pujian, kerana pujian tersebut adalah satu sifat dan sifatnya yang sangat mulia, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, tetapi kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlalu dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak betapa istimewanya nama Muhammad yang telah
diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah kemuliaan tersebut akan melampaui dan melangkaui bukan sekadar dunia tetapi sampailah ke hari akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ya, wa minal lail, dan sebahagian daripada malam, fatahajjad, maka bertahajudlah dengannya, dengan malam yang ada tersebut, waktu malam yang ada tersebut, nafilatan laka, yang merupakan tambahan bagi engkau. Semoga dengan melakukan tahajud tadi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan engkau akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu maqam yang disebut sebagai maqam mahmud. Jadi maqam mahmud ini hanya ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam praktikal harian, rupanya kita interaksi dengan nama Nabi Muhammad ini secara berterusan. Maka di mana praktikalnya? Kita tengok setiap kali dilaungkan azan. Azan bukan sekali. Azan adalah berkali-kali dalam satu hari. Dan 5 kali azan dilaungkan dalam satu hari, 2 hari dah 10 kali. Cuba bayang, kali dengan seminggu, kali dengan sebulan, kali dengan setahun. Maka setiap kali kita habis mendengar laungan azan, kita kan berselawat pada Nabi dan kemudian kita mengangkat tangan kita, Allahumma rabb hazihi da'wati tammati, dan kemudian di hujung doa itu kita mohon pada Allah untuk Nabi diangkat ke maqam mahmud, ya, ke maqam mahmud, kerana maqam itu dalam hadis yang lain Nabi kata hanya ada satu tempat yang diduduki oleh hanya satu hamba Allah, seorang manusia, dan Nabi memohon kepada Allah, Nabi berada di situ, dan pasti Nabi berada di situ kerana Nabi bukan Mahmud tetapi mubalaghah, artinya seorang yang dipanggil sebagai Muhammad. Jadi kita dapat memahami bahawa nama Muhammad itu sangat besar, sangat agung dan sangat kuat untuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nama yang paling layak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mendapati bahawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tadi saya dah sebutkan pada rakan-rakan semua, kalaulah nama Muhammad itu merujuk kepada Nabi Muhammad, maka perlahan-lahan ucaplah selawat salam kepada Nabi agar kita tak tergolong di kalangan golongan orang-orang yang dipanggil sebagai bakhil, ya. Dan kita tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran bukan hanya dipanggil dengan panggilan Muhammad, yang bermaksud seseorang yang sangat terpuji sama ada di dunia atau sangat terpuji sesudah beliau wafat, dan hatta terpuji sampailah ke hari akhirat. Dan kita tahu bahawa dalam Al-Quran ada nama lain. Apa nama tersebut? Adalah Ahmad. Jadi kalau macam tu datang sedikit lagi persoalan, apa beza yang mungkin kita dapat fahami di antara Nabi Muhammad dan Ahmad. Jadi insya-Allah semua yang saya kasih sekalian, untuk kita lebih memahami, jangan ke mana-mana, kita bersama dan kekal dalam rancangan Cinta Ilmu ini, supaya lepas ini kita akan dapat pula memahami apa yang dimaksudkan dengan nama Ahmad. Jumpa insya-Allah selepas ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya dengar para penonton sama-sama dah banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi setelah kita melihat kemuliaan itu ada pada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu pada keturunan, sekarang kepada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi kita gantungkan sedikit persoalan, kita biasa dengar dalam Al-Quran dan sekarang kita sebut nama Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad. Tetapi dalam Al-Quran, contohnya dalam surah menceritakan tentang bagaimana Nabi Allah Isa alaihi salam, idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, menceritakan bagaimana Nabi Allah Isa alaihi salam menyebutkan bahawa dia adalah merupakan rasul utusan Allah kepada kamu untuk membenarkan apa yang ada di dalam At-Taurat,
kemudian mubasyiran, kemudian tujuan yang lain adalah untuk memberi khabar gembira. Apa yang khabar gembira Nabi Isa alaihissalam bawa dalam misi dakwah dia? Ya, pertama membenarkan apa yang ada dalam Taurat, yang kedua adalah memberi khabar gembira tentang seorang rasul, bi rasulin, yang mana min ba'di, sesudah daripada aku, kata Nabi Isa alaihissalam, yang mana ismuhu Ahmad, yang mana ismuhu, namanya adalah Ahmad. Ya. Jadi kita dapati bahawa dalam Al-Quran, Nabi Isa bahkan dalam kitab-kitab terdahulu menyebutkan bahawa Nabi Muhammad itu dengan nama Ahmad. Baik, apakah sedikit perbezaan kita dapati di antara Muhammad dan Ahmad? Baik, Muhammad adalah seorang yang terpuji. Bila dia terpuji? Sekarang. Bila dia lahir. Kemudian bila dia terpuji? Setelah dia wafat. Bila dia terpuji? Setelah dia dibangunkan di hari akhirat. Adapun sebelum dia diutuskan, maka gelaran umum untuknya adalah Ahmad. Maka sebab itu dalam kitab-kitab terdahulu menamakan Nabi Muhammad dengan Ahmad, merujuk kepada bahawa sebab Ahmad ini adalah isim fa'il, maknanya yang membuat pujian. Dan sebahagian daripada ulama bercerita bahawa seluruh nabi-nabi itu, mereka itu memuji Allah Subhanahu Wa Taala pastinya. Tetapi yang paling memuji Allah sehingga disebut Nabi Muhammad itu dengan Ahmad, maknanya layak bagi seseorang yang nak menunjuk dalam bentuk perbandingan. Maka pada ketika itu Ahmad bermaksud orang yang lebih memuji berbanding aku dan nabi-nabi yang lain. Maka akan lahirlah nabi tersebut yang disebut sebagai nabi akhir zaman. Jadi Ahmad bermaksud seorang yang memuji, yang sangat memuji. Maka sebab itu Nabi Muhammad digelar sebagai Ahmadul Hamidin, yang paling banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala, hatta lebih berbandingkan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul. Ini yang ditekankan oleh Nabi Isa, yang dikukuhkan dalam kitab-kitab terdahulu, bahawa akan ada seorang Muhammad yang akan memuji lebih banyak pujiannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding mana-mana makhluk. Maka sebab itulah kita dapat fahami bahawa dengan sebab nama Ahmad dan Muhammad yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah Nabi dikatakan dalam riwayat bahawa ketika seluruh manusia berada di padang mahsyar untuk memulakan penghisaban dan kemudian mula untuk manusia dihisap pada ketika itu, maka yang sujud kepada Allah adalah Nabi Allah Muhammad yang disebut Ahmadul Hamidin, untuk mendoakan dan memberi syafaat uzma agar manusia dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, sangat istimewa nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu pasti belum habis perbincangan kita, maka pada episod yang akan datang kita akan membincangkan tentang gelaran dan nama-nama lain bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita cuba lihat sedikit sedutannya. Nabi Muhammad itu adalah merupakan rahmat lil alamin kepada seluruh alam. Dalam masyarakat kita kadang-kadang menggelar dengan gelar-gelar yang tak baik. Alhamdulillah, begitulah insya-Allah, supaya kita semua akan dapat bersama pada episod akan datang untuk kita lebih kenal Rasulullah, Muhammad dan Ahmad. Nanti insya-Allah kita akan kenal lebih banyak nama dan gelaran Nabi agar lebih sempurna kecintaan kita. Cukup sekadar itu dahulu. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.